Seorang yang nak digelar mujahidah tu sebenarnya terhasil daripada kegigihannya bermujahadah. Kena faham ya? Terhasil daripada kegigihannya bermujahadah. Ini yang dilakukan dalam usahanya menegakkan syariat Islam. Jadi kalau kita faham, nak jadi seorang mujahidah, layak aku bergelar mujahidah, mesti gigih untuk menegakkan syariat Islam. Sebab aku tak ada peluang nak mengangkat senjata, nak mati di medan jihad seperti orang-orang yang terdahulu. Bagaimana kisah Sumayyah, wanita syahid yang pertama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana menegakkan syariat Islam. Jadi kita tak ada peluang macam tu, maka apa yang kita nak tegakkan? Paling kurang kita berjuang dengan title kita sebagai seorang isteri. Sebab itu seorang isteri yang pagi tadi subuhnya tidak ke masjid, cukuplah untuk mengejutkan sang suami, abang 5 minit lagi nak subuh, jom abang pergi masjid. Kan saya dengan anak kecil nak uruskan budak-budak nak pergi sekolah lagi, abang pergi masjid. Dah 30 tahun pujuk ustazah, haram tak mau pi. Contoh, kita dapat tak pahala selama 30 tahun? Dapat, ibu-ibu dirahmati Allah. Mudahnya wanita nak ke syurga Allah. Kita kejut sahaja. Kejut, tolonglah 30 tahun yang dulu sebagai isteri yang masih cantik, muda, masih halus suaranya, sekarang dah 30 tahun, sudah pasti ada perubahan. Tolonglah ubah mengikut ilmu yang kita ada. Dulu kita mengajak dengan nafsu, malulah bang kalau mak tahu abang tak sembahyang ni. Kalau orang tahu abang tak sembahyang ni, saya nak letak muka tang mana? Malu kerana makhluk. Hari ni kita ubah, ya Allah abang, 30 tahun dah. Semalam jumpa doktor kata dah campur satu lagi, kencing manis, darah tinggi, jantung pula dah. Orang yang tak sakit pun boleh mati, apatah lagi orang yang macam-macam penyakit macam abang ni. Paksalah diri nak pergi masjid abang. Kita sama-sama nak bersanding lagi dalam syurga Allah. Pujuk dengan ilmu, pujuk dengan kesedaran. Setelah malamnya kita bersolat hajat dengan air mata, lembutkan hati suamiku ya Allah. Bantu dia dengan hidayahmu ya Allah. Kasihani suamiku. Sedangkan orang yang duduk 24 jam dalam masjid pun belum tentu syurga. Suamiku yang malas nak ke masjid ni macam mana ya Allah? Tolong ya Allah. Besok aku nak kejut lagi entah kali yang keberapa ribu kali. Permudahkan. Kita tak tahu bila Allah nak angkat doa-doa kita, bila Allah nak lembutkan hati suami kita. Bila kita berkata lantak pi lah ustazah, kubur masing-masing. Dia masuk neraka, saya babai je. Confident sungguh. Isterinya nak masuk syurga, sahabat-sahabat. Kita orang perempuan ni memang selalu overconfident. Saya rasa ustazah suami saya tu memang tak ada harapan lah nak masuk syurga. La ilaha illallah. Itu yang saya syok kalau ngajar muslimat, makcik-makcik ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Satgi dia ikut, saya pergi kat kereta. Ustazah, cik nak tanya satu perkara. Perkara apa cik? Cik kahwin 3 kali. Bagus tahniah cik. Kan? Tapi itulah ustazah, suami pertama kahwin, dapat anak 4 orang, semua jadi orang, alhamdulillah, lawyer, doktor, alhamdulillah. Tapi sibuk kan ustazah, tak pernah pimpin tangan acik pergi masjid. Tak sembahyang dulu arwahnya ustazah, agak-agak Allah ampun tak dosa dia. Acik minta Allah ampunkan dosanya. Kita tak tahu, mana mungkin daripada doa anak tolong istighfar untuk ayahnya, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosanya, amin. Suami yang kedua ustazah macam tu juga. Tapi kahwin yang ketiga ni alhamdulillah lah ustazah, imam. Selalu bawa acik pergi masjid, balik rumah ngaji sama-sama. Lepas tu meninggal juga dah. Ni acik confuse ni, nanti acik masuk syurga sanding dengan yang mana satu? Kan main lagi sahabat-sahabat, soalan tu canggih. Jadi ustazah pun kata, acik ni dah confirm syurga ke belum? Malah tak tahu lagi syurga ke tidak. Jadi tak payah fokus yang pertama syurga ke tidak, kedua, ketiga syurga ke tidak. Doa. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku selepas kematian kita. Yang kita ni sibuk orang tu syurga ke neraka, syurga ke neraka, kita tak sempat nak hisap diri kita sendiri. Ini kesilapan yang besar bagi seorang wanita. Jadi kejut je, ajak je, bagi tahu, jangan ada niat nak menyindir. Jangan ada niat nak menyakitkan hati. Niat semata-mata aku nak tengok lagi wajah suami aku ni dalam syurga ya Allah. Tak sanggup aku kalau hari ni dia balik lambat pun aku resah, telefon berkali-kali, abang kat mana, hujan ribut taufan ni, tak balik rumah lagi, saya risau ni.
Tak risau ke kita kalau kita dah masuk syurga, kita tak nampak wajah suami kita dalam syurga, sahabat-sahabat? Sebab tu hari ni kita nak jemput, nak mengajak dia dengan kasih sayang, bukan dengan dendam, bukan dengan sakit hati, bukan rasa malu. Malu kita ni kadang pada jiran. Dah balik umrah, dah tua-tua, ustazah tak pergi masjid. Jiran ni asyik tanya pula, laki tak pergi masjid ke? Kan? Jiran busybody. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita usahakan. Anak macam tu juga. Bilik pertama kejut, kan? Bilik kedua, bilik ketiga, bilik keempat. Bangun bilik keempat, yang pertama tidur balik. Kita dah ulang macam tu je lah. Subhanallah. Last-last dengan saya tak sembahyang subuh, ustazah. Pula dah. Akhirnya satu keluarga tak jadi syurga. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kejut, ajak, bagi tahu. Mungkin sekarang tidak lagi, tapi saya selalu bagi tahu kepada seluruh para muslimat, mungkin dia ke masjid, dia datang untuk solat berjemaah, aminkan bacaan imam ketika mana? Ketika ibunya diusung sebagai jenazah ke masjid. Kita tak tahu. Itulah anak lelaki kita mungkin pertama kali datang masjid, mengalir air matanya tengah solatkan jenazah sang ibu. Kerana apa ibu-ibu dirahmati Allah? Dia terkenang, mak aku lah dulu suruh datang masjid ni, tapi aku tak pernah datang. Rupanya Allah paksa aku untuk datang mengaminkan solat jenazah kepada ibu aku. Sedar diri tu masa mak dah tak boleh bercakap. Ramai yang mengadu pada ustazah. Yang wanita pun macam tu. Kan suruh pakai tudung, tak mau pakai tudung. Tapi bila maknya mati, rasa malu tak tenggek selendang atas kepala orang duk pakat baca Yasin keliling jenazah mak. Baru baca Yasin dengan air mata. Lepas ni tak ada siapa dah nak ingatkan aku ni, ya Allah. Tak ada siapa dah nak bising aku keluar rumah. Tudung mana kakak? Tak ada siapa dah. Maka mulai hari ni tolong dia Allah, aku tak nak cabut dah tudung atas kepala aku ni. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, bila anak lelaki kita dah ke masjid, anak perempuan kita dah tutup aurat, sebab baru sedar bila kita dah tak ada. Rugi tak kita? Jangan kata rugi. Kalau kita dah mati baru nak berubah, baik tak payah ustazah. Saya tak boleh masuk kat Facebook gambar anak saya pakai tudung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tak boleh cerita kat kawan-kawan masjid saya tu, anak saya lah tu yang rajin pergi masjid tu. Kan? Itulah silap kita. Sebenarnya Allah pilih ibu yang tak henti berdoa, yang berusaha. Ini adalah wanita-wanita mujahidah yang mengharapkan benih zuriat keturunannya menjadi orang soleh dan solehah. Tak pernah berhenti dengan kasih sayang, sahabat-sahabat mengajak. Itulah dakwah kita yang paling besar. Tolong ibu-ibu dirahmati